لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Tidakkah mereka yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala akan sadrah, sadar, ialah pembukaan lapisan qalbi mereka yang pertama, lil islami, bagi Islam. Fahuwa ala nur, maka mereka di atas nur mir rabbih, daripada Tuhan. Maka tajuk pada malam ini adalah imdadul anwari, bantuan segala nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma kana an-nur huwa jundul qalb, maka terkala adalah nur adalah tentera bagi qalbi yang sentiasa berperang dengan musuhnya syaitan, nafsu, untuk menempuh jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nur adalah perkara yang amat penting. Lawan nur ialah zulmah, kegelapan. Li'annahu yukshifu an haqa'iqul asya'i, kerana bahawasanya nur itu membukakan daripada segala haqa'iq, segala hakikat sesuatu. Fayatamayyazul haq minal batil, maka terbezalah hak daripada yang batil. Fayahiqul haqqa wa yubtilul batil, maka membenarkan nur itu akan al-haq dan membatilkan nur itu akan perkara yang batil. Fayantasirul qalbah biiqbalihi alal haqqi ala bayyinatin wadihah, maka terbantulah al-qalb, hati tadi, dengan menghadapnya di atas al-haq, iaitu Allah SWT, ala bayyinatin wadihah, di atas perjalanan yang jelas dan terang. Watan hazman nafs biinhizamil jundil zulumatiha, maka hancurlah nafsu dan kehancuran tentera kegelapan nafsu. Kerana izla baqa'a lizulmati ma'awduhil nur, kerana tidak akan kekal bagi zulmat bila terangnya pancaran nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama asyara ila zali biqaulih, bagaimana mengisyaratkan oleh al-arif billah, an-nur lahul kashf wal basira lahal hukm wal qalb lahul iqbalu wal idbaru. An-nur baginya adalah al-kashf, mana ada pembukaan. Wal basira lahal hukum, dan mata batin hati itu mempunyai hukum, menentukan. Dan al-qalbu lahul iqbal wal idbar, dan qalbi insan itu baginya iaitu iqbal, menghadap, wal idbar, ataupun dia membelakangkan. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia membelakangkan akan makhluk. Dia menghadap kepada makhluk, bermakna dia membelakangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitakallub, hati itu tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berpaling. Kalau begitu, qultu an-nuru min haitsu huwa min sya'nihi ay yukshifa al-umura, maka nur itu daripada segi sya'an, urusan ni ialah membukakan segala urusan perkara, dan wa yudahihuha hatta hassanaha min qabihiha, sehingga menerangkan, sehingga hassanaha, dia mentahsinkan akan dia daripada mengkejikan akan dia. Mendengar ada nur dalam qalbi insan, dia boleh menghukum satu benda itu baik atau buruk, satu benda itu bahaya atau tidak, satu benda itu hijab atau sebaliknya, jauh atau dekat, bila ada nur.
Berbeza tidak ada nur di gelap, maka dia tak tahu apa dia, daripada mana dia, siapa dia, di mana dia, nak pergi ke mana di gelap. Itu makna apabila mereka tidak ada sinaran nur iman. Itu sebagaimana orang-orang kafir yang tidak ada sinaran nur Islam. Kemudian wa min sya'nil basirah al-maftuhah, dan daripada sya'an urusan basirah yang dibukakan, antahkum alal husni bihusnihi, maka Ta'ala bukakan tadi bahawa menghukum dia alal hasan, perkara yang baik, bihusnihi, dengan keelokannya, wa alal qabih biqabihi, dan atas kekejian dengan kejinya. Maknanya dengan ada sinaran nur kalbi tadi boleh meletakkan hukum itu tepat, yang baik baik, yang sebaliknya begitulah. Kalau begitu, wal qalbu yaqbalu ala ma yusabbitu hasani wa yudabiru ala ma yusabbitu qabihi. Maka apabila berlakunya pancaran nur itu, maka kalbi menerima atas barang yang sabit eloknya dan membelakangkan daripada barang yang mensabitkan akan kekejian dia. Maka peringkat pengukuran ini mengikut martabat makrifat seseorang. Yakni dikatakan di sini, au taqulu yaqbalu ala ma fihi naf'u wa yudbiru ala ma an ma fihi dararu. Dia menerima atas barang yang padanya ada manfaat dan membelakangkan daripada barang padanya yang ada mudarat, dengan sebab ada nur. Sebab nur adalah perkara yang penting. Dalam hadis sahih Nabi minta, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fil basari nuran wa fi sam'i nuran, dan seterusnya. Allah jadikan dalam hati kun nur, penglihatan kun nur, pendengaran kun nur, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua nur. Dia jadi insan nurani, bukan insan zulmani. Wa misal zalik, dan perumpamaan demikian itu, rajulun dakhala baitan, seorang laki-laki yang masuk di dalam rumah, musliman fih, ya, pada rumah itu gelap gelita, tidak ada pancaran cahaya, lampu pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi mana dalam rumah tadi, fihi aqarib wa haya wa fihi zahab wal fiddah. Dalam rumah tu ada jangka, ada kala, ada jengking, ada ular, dan dalam rumah tu juga ada emas, ada perak. Maknanya apa? Dalam rumah tu ada benda baik, ada benda buruk, tapi dia tak akan dapat mengesan mana benda buruk bila tidak ada cahaya. Ya, masuk rumah gelap, dia tak tahu, kan dia pegang-pegang, dia ingatkan benda apa, ular dia pegang. Jadi maknanya dia tak akan dapat mengesan bila tidak ada nur. Sebab bila gelap, habis. Kalau gitu, pada yadri ma ya'khuz, maka dia tidak boleh mengambil barang yang dia nak ambil. Ya, barang yang baik dia nak ambil, tak boleh nak buat keputusan sebab tidak ada sinaran nur cahaya. Itulah qalbi insan. Ya. Baliknya, faiza adkhala fihi misbahan, maka apabila masuk pada jadi akan cahaya lampu. Kalau kita maknanya elektrik, ada current, ra'a ma yanfa'u wa ma yadur, maka dia akan dapat lihat jelas barang yang memberi manfaat dan barang memberi mudarat. Begitulah hati insan bila dicahayakan dengan cahaya ma'rifah daripada Ta'ala, maka dia kenal apa yang buruk dan apa yang baik. Dia kenal cahaya Islam dan dikenal kegelapan kekufuran. Itu dia. Kazalikal qalbul mu'min, maka demikianlah hati seorang yang beriman, al-asi, la yufarriqu baina miraratil ma'asi wa halawatul ta'ah. Orang mukmin, tetapi mukmin yang asi, mukmin yang batin hati tadi gerap dengan kegelapan zulmatul isyan, kegelapan maksiat mungkar, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, zahir, batin pula dengan hasad, dengki, takabur, riak, beratus penyakit dalam. Maka la yufarriqu bainal miraril ma'asi wa halawatul ta'ah, dia tak akan dapat membezakan akan kepahitan maksiat dan juga tak dapat membezakan kemanisan taat.
Sebab itu apabila ketaatan yang merupakan kemanisan tidak dapat dirasa, dia buat tapi tak rasa manis, taat. Buat dalam keadaan, ya, maknanya payah. Buat bukan dalam keadaan nasyat, gembira, tapi maknanya dalam keadaan rasa penat, melawan. Itu menandakan cahaya dia masih lagi gelap, cahaya dia tidak terang lagi. Itu kena periksa balik, ya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullahu yaj'al lakum furqanan. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa sa'daik. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, zahir dan batin. Jawab dia apa? Yaj'al lakum furqanan. Confirm Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu tadi furqan. Apa makna furqan? Ay nuran yufarriqu bainal haqqi wal batil. Itu makna furqan. Allah Ta'ala akan jadikan nur yufarriqu bainal haqq wal batil, yang akan membezakan hak dan batil. Kalau segi ajaran hakikat, al-haq huwallah, al-batil huwal khalaiq. Ya, itu pandangan ahlillah. Makhluk semua dipanggil batil. Adapun al-haq sebenar huwallahu ta'ala. Kemudian apa man syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nuri min rabbih. Tidakkah mereka itu yang mana Tuhan buka akan membuka oleh Allah Ta'ala akan sadar. Sadar ni lapisan hati yang pertama sekali, sadrun. Kemudian baru dibagi qalbun, fuad, syarab, sir, dan ke dalam-dalam lagi. Tapi kalau sekiranya seruan Islam itu tak masuk peringkat sadar, seruan Islam tak masuk peringkat sadar, dia duduk luar daripada saddarra, daripada sadrun, maka orang itu kafir, ya. Macam ngakomeng. Ngakomeng tu kafir, dia tak masuk. Nur Islam tu tak masuk. Betul disuruh bertobat kepala otak dengan jauh, ya. Orang yang duduk dalam zulmatul kufri, kegelapan kekafiran, nak dibandingkan dengan orang yang ada nurul Islam, ya. Nur orang mukmin yang asli, orang beriman, dia ahli maksiat. Nur dia tu kalau dibuka, selesai padam cahaya matahari. Tu nur orang beriman. Ada orang kafir tak ada nur, zulmah, gelap. Lebih teruk dalam longkang lagi kedudukan dia. Tu hinanya orang kafir. Inna syarrad dawab. Allah kata sejahat-jahat binatang yang merangkak atas muka bumi, alladzina kafaru. Orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Tu title orang kafir, paling hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada nur iman. Wa hadha an-nur alladhi yukshifu al-umur huwa nurul al-warid. Dan nur yang mana yukshiful al-umura, yang membuka akan segala perkara, dia panggil nurul waridat. Nur yang sampai warid, ya. Alladhi hiya huwa mataya, dia merupakan kendaan ila alamil ghuyub, untuk berjalan ke alam ghaib, alam ma'rifat yang lebih tinggi. Maka awaluha, awali dia panggil nur waridul intibah. Nur yang pertama dia panggil nur warid al-intibah, yakni memberikan satu kejutan daripada dia tenggelam kelalaian, dia sedar, ya. Wa min sya'nih, dan sangat daripada sya'an dia ayyukshifa zulmatul ghaflah. Dengan adanya nur intibah, ya, Tuhan pancarkan, maka yukshif, dia akan membuka zulmatul ghaflah, kegelapan kelalaian. Selama ni dia lalai, dia tak perasan. Tapi bila nur tu Tuhan cempak je, dia terperasan. Oh, jauh aku, dia kata. Oh, lalainya aku, ruginya aku. Orang dah sampai ke Tuhan, aku tak sampai-sampai lagi. Ya, dibalut dengan apa? Zulmatul ghaflah. Sebab ghaflah merupakan apa? Bahaya yang paling besar sekali. Senjata besar yang digunakan oleh musuh untuk menyekat seseorang tu usul ilallah ta'ala. Jadi nur waridul intibah ini, bila dia dicempakkan ta'ala, sifat dia yukshifu zulmatul ghaflah, dia akan membuka, maknanya kelalaian tadi. Dan juga wa yazhira nural yaqazah,
ya, dan akan zahir terang nur yaqazah, nur kesedaran, yaqazatul qalbi, ya, yang mana ditashbihkan dia dengan nur, itu tasbih balik. Jadi nur yaqazah akan masuk. Ketiga itu berlaku apa? Fatahkumul basiratu biqabhil ghaflah, maka ketika itu menghukumlah oleh basirah, mata dalam seseorang insan tadi, biqabhil ghaflah, dengan kekejian, jijik, lalai itu. Lalai hati dengan Tuhan tu terlampau jijik, terlampau kotor gitu. Baru dia akan rasa benda tu. Sebab pancaran nur tu bila masuk. Kalau tidak, tak ada rasa apa, dia lalai lupa gitu. Ya, wa husnil yaqazah, dan dengan nur tadi akan nampak elok cantiknya yaqazah, kesedaran hati insan dengan Allah Ta'ala. Kalau gitu payuqbilul qalba, maka menghadaplah oleh hati hina izin ala zikri rabbih, di atas mengingati zikir akan Allah Ta'ala. Dia akan menghadap. Wa yudbiru amma, dan dia membelakangkan daripada tiap barang, yaghfuluhu, yang melalaikan dia anni rabbih, daripada ketuhanan. Tiap-tiap benda yang melalaikan daripada Ta'ala semua dia buang. Sebab apa tu? Ba'da nurul yaqazah, atau dia panggil, dia awal dia panggil apa tadi? Nurul intibah. Itu nur yang pertama. Maka wahaza, ni huwa nurul, ya, talibina. Ini nur orang yang menuntut jalan Allah Ta'ala. Orang yang menuntut jalan Allah Ta'ala, Tuhan akan campakkan pertama tu ialah nurul al-intibah. As-sani, dan keduanya nur waridul ikbali, nur yang warid yang datang dalam bentuk ikbal, mana menghadapkan kalbi insan tadi. Ya, pada zahirnya dia menghadap, tapi batin belum. Kan Tuhan buka lagi nur, terus hati dia boleh menghadap. Dia akan dapat kelazatan, kenikmatan yang sebenar, berlazat dengan Tuhan. Wa min sya'nih, dan sengaja persyaan urusan dia apa? Ayyukshifa zulmatal aghyar, maka terkasyaflah, terbukalah daripada kalbi dia zulmata, akan kegelapan aghyar. Tadi zulmatal ghaflah, ya, nur intibah dibuka, kita akan nampak kegelapan kelalaian. Yang sini pula dia akan nampak kegelapan aghyar. Aghyar ghairullah, semua yang lain daripada Tuhan ni dipanggil aghyar, semua dipanggil zulmah, ya. Dengan sebab kita menghadap daripada aghyar kalbi kita, maka kita gelap daripada ma'rifat dengan Allah Ta'ala. Wa yuzhira bahjatal ma'arif, dan sya'an dia pula apa? Ay yukshifa, ini ay yuzhira, bahawa zahir. Apa dia zahir? Menzahir ia nur warid al-iqbal ni akan bahjatal ma'arif, akan maknanya apa? Kesegakan ma'rifat, kecantikan ma'rifat akan terang. Wal asrari, dan segala sir akan dibuka bila ada nur yang kedua. Kalau gitu fatahkumal basiratu bidararil aghyarih, maka menghukumlah oleh basirah, mata dalam insan tadi, bidararil aghyar, betapa bahayanya aghyar. Ya, betapa bahayanya bila kita tambat hati kita tak terlepas daripada aghyar. Dan begitu juga dia nampak fatahkum basirah, apa dia? Ya, tadi bidarar, sini bihusnil asrari, dengan cantiknya sir-sir yang dipancarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau gitu fayuqbalul qalb, maka menghadaplah oleh hati tadi ala bahjatil asrar, atas kesegakan, keindahan, kecantikan sir-sir rahsia. Wa yudbiru an zulmatil aghyar, dan membelakangkan daripada segala aghyar yang gelap. Zulmah aghyar, kegelapan aghyar selain daripada Ta'ala. Wa hadza huwa nurus sairin, ini dipanggil nur sair. Yang pertama tadi apa? Nurut talibin. Yang ini dipanggil nurul sairin, nur orang yang sedang berjalan. Yang tadi nur orang yang sedang menuntut, yang ini yang sedang berjalan. As-salis, yang ketiga dipanggil nur waridul wisal. Nur warid al-wisal, yang membawa kesampaian seorang kepada Ta'ala. Wa min sya'nihi an yukshifa zulmatal kaun. Allah.
Dan sya'an urusan dia apa sini? Dia membuka akan zulmatal kauni. Kaun apa? Ma siwallah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Kamu jangan menjalankan kalbi kamu daripada makhluk kepada makhluk. Fatakuna ka himari raha, maka engkau seperti himar yang mengisar gandum. Ya. Warida is-saun. Dan sya'an nur yang ketiga ni, nur dipanggil waridul wisal, dipanggil rida is-saun. Makna penjagaan, rida penjagaan. Maknanya penjagaan yang sukakan macam rida. Sebab rida dia menjaga, kita pakai rida macam-macam boleh nak bersihkan barang tu, nak lap apa semua rida. Jadi maknanya disupakan rida is-saun bila ada nur warid al-wisal. Wa yuzhira nur tajalliyat, dan menzahir ia nur warid al-wisal ni dizahirkan apa? Nur tajalliyatil muqawwin, nur tajalli al-muqawwin, nur tajalli bagi Allah Ta'ala, zahir terang, tajalli fa aina ma tuwallu fasamma, di mana saja kamu wajib, itu wajhu tajalli, terang menderang, belazat dia dengan Tuhan. Maka fayuqbilu, menghadaplah al-qalb oleh hati tadi, ala musyahadatil maula, di atas musyahadah syuhud ia akan Allah Ta'ala. Wa yudbiru, dan dia membelakangkan anil iltifat, daripada segala benda-benda yang boleh memalingkan qalbi Ta'ala, semua dia tolak. Semua benda yang mengganggu dia menghadap Tuhan, semua dia belakangkan. Dia berlazat dengan musyahadah akan Allah Ta'ala ila ma'asiwah. Ya. Wa yudbir, dia membelakangkan anil iltifat ila ma'asiwah, kepada barang selain Allah Ta'ala. Hati dia sentiasa hudur ma Allah. Wa haza, dan ini huwa nurul wasilin, nurul wasilin, nur orang yang sampai kepada Ta'ala. Wa huwa nurul muwajjahah wa nuru ma qablahu nurul tawajjuh. Ya, nurul tawajjuh ataupun nurul muwajjahah. Bagi orang yang sedang berjalan dia bagi nurul tawajjuh. Nurul tawajjuh dia bagi nurul wasil. Adapun nurul muwajjahah dia bagi nurul dakhil, nur yang masuk terus. Ada nur tawajjuh dia masuk sampai pump tapi tak boleh masuk lagi, ya, baru nak sampai. Ada nur dakhil dia masuk terus dalam. Atau di antara ini. Wa in syi'tah ay fit takbir. Kalau kamu nak buat juga misal lagi pada mentadbir ini, dia kata kul tang, kau kata apa? Huwa nurul Islam wal iman wal ihsan. Boleh juga. Tadi nur apa? Al-intibah, itu dipanggil nurul Islam. Nurul Iqbal itu dipanggil nurul iman, ya, wa nurul wisal itu dipanggil nurul ihsan. Boleh juga nak buat bitakbir. Kalau kita buat nurul iman, yukshifu zulmatal kufri. Bila nur iman tadi, kan macam Tuhan sebut tadi, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Maka nur Islam tu yukshifu, dia membuka zulmatal kufri, akan kegelapan kekufuran, ya. Dia nampak kufur tu gelap betul, ya, wal isyan, dan kegelapan maksiat terang dekat dia. Wa yuzhir, dan wa yuzhiru, mana dia menzahirkan akan nural inqiyad wal iz'an, ya, nur kuat dia berpegang dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala, kepada Islam. Kalau gitu, bila ada nur ini sifat dia dua, fatakumul basirah, maka kita basirah, dia akan membuat hukum biqabhil kufri, dengan keji jijiknya kekufuran wal insan dan maksiat. Wa husnin nurul iman wal izan, dan akan nampak cantiknya, hebatnya nur iman dan izan. Maka fayuqbilu, maka berhadaplah al-qalba ala zulmatir rabb, ya, maka berhadaplah qalbi ala ta'atir rabbih, dia akan memberikan ketaatan yang hebat dengan Ta'ala. Wa yu'ridu'an, dan dia membelakangkan amma daripada barang yuba'iduhu min rabbih, barang yang segala barang yang boleh menjauhkan dia daripada Tuhan, daripada maksiat, mungkar, kelalaian, aghyar, semua di belakang. Ada wa nurul iman, tu nur Islam. Wa nur iman pula yukshifu zulumati syirk al-khafi. Bila pancaran nur iman masuk dari nur Islam, nur iman bila masuk saja, maka dia membukakan akan zulumatil syirk al-khafi, kegelapan syirik khafi, syirik jali, syirik khafi, syirik asghar, syirik khafi paling tinggi.
Syirik khafi bila tersuci dari kalbi insan, maka dia duduk dalam tangga makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Ya, itu. Dia memandang hanya Tuhannya. Wa yuzhiru bahjatal ikhlas, dan zahirlah ya kecantikan ikhlas wa sidq. Maka fatahkumul basira biqabihil syirik, maka membuat hukumlah oleh mata hati dia dengan kekejian syirik dan dararnya syirik dan husnul ikhlas, ya, dan kebaikan ikhlas sendiri. Maka ketika itu fayuqbalul qalb ala tauhid rabbih, maka menghadaplah kalbi tadi kepada benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari segi pandangan, rasa, ya, dan syuur kalbi dia dengan Allah taala. Wa yud'a 'ani syirk, dan berpalinglah daripada segala bentuk syirik. Kemudian wa nurul ihsan, dan akhir sekali nur ihsan yukshifu, dia membuka ataupun terkasyaflah, yukshifu zulmata siwa, akan kegelapan siwa. Apa siwa? Ma siwallah, selain daripada Allah tidak panggil zulmah. Bila hati kita menghadap saja kepada makhluk, bermakna dia membelakangkan Allah, bermakna kalbi itu sudah gelap. Kalbi kena sentiasa setiap saat menghadap Tuhannya, membelakangkan akan makhluk. Makhluk diberi pada zahir saja, ya, abdanuhu ma'al khalaik wa qulubuhu ma'a Allah. Jasad mereka je dekat makhluk, batin jangan. Batin tempat simpanan khas kita untuk mengenali dia, merapat diri dengan dia, marifat dengan dia, jangan dikacau. Sebab tu suruh nafas, setiap nafas dia kena zikir, jangan putus. Wa yuzhiru nural wujudil maulah, dan akan zahir terang dengan nurul ihsan. Apa dia? Iaitu zahir nura wujudil maulah, cahaya kewujudan maula ila Allah taala. Maka begitu fatahkumul basirah biqabihi zulmatil asar, maka kalbi menghukum dengan kekejiannya zulmatul asar, ya, kegelapan makhluk ini, dan dia menghukum dengan wa husnin nuril muassir, akan cahaya muassir ialah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu faiqbilul qalba ala ma'rifatil maulah, menghadaplah, ya, insan yang duduk taraf nurul ihsan ini kepada maula, wa yaghibu bi kulliyah an man siwa, dan akhirnya lenyaplah selain daripada ta'ala secara menyeluruh. Ya, ada di antara peringkat-peringkat bahagian nur tadi. Dan satu lagi, wa in syi'ta qulta, dan kalau engkau kendaki IP takbir hazan nur ila nurul syariah wat tariqah wal haqiqah. Boleh disebut nur tadi tiga, nurul syariah wa nurul tariqah wa nurul haqiqah. Penurul syariah, syariat sudah ada nur, tapi nur syariat tidak sama dengan nurul tariqah, lebih tinggi. Nurul haqiqah itu lagi terang, ibarat lampu suluh, ya, dengan spotlight gitu panggil. Kalau gitu nurul syariah yukshifu zulmatal batal. Nur syariat ini akan membukakan seorang tadi akan kegelapan kebatilan, wa taksir, dan kecuaian, malas sebab ibadat itu semua zulmah lagi. Sebab bila nur syariat dia akan masuk, dia akan terang, pantas bawa ibadat dia lazat, bawa ibadat dia dahulu, ya, merasakan. Itu peringkat nur syariah. Waktu nur syariah kita kena jaga kerana nak dapat nur tariqah. Ya, kalau kita buat ibadat memberat, baca Quran malas, zikir malas, semayang pelembab, ya, maksiat selalu sangkut, bermakna nur syariat tak jelas lagi. Di mana dia nak masuk dalam nur tariqah, wa nurul haqiqah lagi tinggi. Itu. Kalau itu wa yuzhiru nurul mujahadah, maka menzahiri akan nurul mujahadah, akan nur mujahadah. Maka fatahkumul basirah biqabihil batalah, maka hukum dia akan dapat dalam basirah, betapa kejinya kebatilan dan betapa elok wa husnil mujahadah, cantiknya mujahadah. Kalau gitu fayuqbilul qalbah, maka menerimalah hati alal mujahadal jawarih bita'al maulah, dia akan menerima dengan senang hati, yang memberikan ketaatan zahir daripada ta'ala. Wa yajbru an mutaba'atil ya khuzuzihi, dan dia akan membelakangkan daripada mengikut kemahuan nafsu dia tadi, ya. Kemudian wa nuru tariqah, yang dikatakan nur tariqah yang kedua, yukshif, dia membuka zulmatul masawi wal uyub, dia akan membuka betapa kejinya masawi ail maasi wal uyub, dan segala keaiban, ya, maksiat-maksiat.
wa yuzhiru bahjatal safa, dan dia akan terdedah terang bahjah safa, iaitulah kemegahan, kecantikan, kejernihan hati tadi, ya. Kemudian menghukumlah patahkumul basirah biqabil uyub, dengan kekejian, ya, uyub, keaiban-keaiban maksiat, dan wa husnis safa wa ilmil ghuyub, dan dia akan memandang elok, cantik, kejernihan hati menghadap Tuhan, dan ilmu ghuyub, mukasyafah dan sebagainya. Kalau itu fayaqbilul qalb, maka menghadaplah hati tadi alamah yujibu at-tasbiyah, barang yang membawa kepada penyucian. Segala bentuk penyucian dalaman dia akan mudah dapat. Wa yudwiru, dan belakangkan amma yamna'uhu, segala barang yang menyekat dia daripada Allah Ta'ala minat takhliyah dan takhliyah, pengosongan dan pengisian yang penting. Ada istilah dua, takhliyah dan takhliyah. Dia akan pandang, ya, benda tu adalah benda yang dia berikan perhatian sungguh, ya. Kemudian wa nurul haqiqah, yang akhir ialah yukshifu zulmatal hijab, dia akan nampak terang betapa gelapnya hijab. Wa yuzhir, dan dia menzahirkan lahu mahasinul ahbab, ya, yaitulah wallahu ta'ala. Habis. Atau boleh kata nurul haqiqah yukshifu lahu zulmatul aqwan. Al aqwan zulmatun ay adamul mahdah, ya. Wa yuzhiru nurul syuhud, dan dia akan apa? Menerangkan kamu nur musyahadah, nur syuhud wal ayan. Kalau itu fayaqbilul qalb, menerima hati tadi, menghadap hati ala musyahadatil ahbab, dia akan menghadap kepada musyahadah akan kekasih, itu dia wallahu ta'ala, ya. Dakhulul hijab wa yudiru amma yaqta'u, dan dia akan membelakang segala benda yang boleh mengacau, memotong perjalanan anil adab kita dengan Ta'ala, anil ahbab, ya. Kemudian ja'alana Allah, mudah-mudahan menjadi oleh Allah Ta'ala kita ini makhum di atas, bersama-sama dengan mereka ahli al-arifan, ahli al-ma'rifan ala dawam fi hadhihi dar wa fi daris salam, amin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma wa bihi ya Karim.